Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Puan Pengerusi dan puan-puan sekalian kerana masih sanggup untuk tunggu sehingga ke saat akhir program ini, sebab nampak ramai dah balik kan, kosong kan. Okey, tema seminar kali ini lebih tumpu kepada kepimpinan wanita. Kalau diperhatikan kepada tajuk saya kurang minat dengan kepimpinan. Kepimpinan wacananya ataupun di sebalik maksudnya mempunyai mesej kuasa yang seringkali menguntungkan sesetengah golongan sahaja. Terutamanya di dalam masyarakat yang masih tebal dengan budaya feudal, dia menguntungkan golongan elit, golongan tertentu. Dan bagi setengah golongan yang membawa ideologi tertentu, feminisme dan sebagainya, mereka akan menggunakan wacana kepimpinan wanita dan sebagainya untuk memperjuangkan kepentingan peribadi masing-masing. Dan perasaan mereka mempunyai agenda peribadi yang artinya menaikkan diri mereka dengan menyalahgunakan atau mempergunakan tajuk kepimpinan. Bagi saya lebih suka untuk membawa persoalan empowerment, pengupayaan, yang mana empowerment akan membawa kepada setiap individu. Setiap individu itu ada kuasa. Kuasa bukan pada golongan tertentu, kuasa bukan hanya kepada kelompok tertentu, tetapi yang ingin kita lihat ialah setiap individu, lelaki ataupun wanita itu diupayakan, diperkasakan. Ini saya sensitif sikit dengan perkataan perkasa ni. Minta maaf lah. Tapi maksudnya ada bahasa lain mungkin kena mensuardayakan, empower, untuk empower setiap individu. Tidak kisahlah lelaki ataupun wanita. Tapi oleh kerana program ini dibiayai ataupun dianjurkan oleh Kementerian Wanita, kita cerita memperkasakan wanita. Okey, memperkasakan wanita melalui Muslim melalui proses tadbir urus ataupun governance. Tetapi ini bukan tadbir urus yang sembarangan. Saya juga seperti mana saya allergic dengan perkataan kepimpinan, saya juga allergic dengan perkataan good governance. Kerana good governance ini mempunyai konotasi kolonial yang tersendiri, mempunyai konotasi liberalisme yang pada saya, kita sebagai umat Islam mempunyai kerangka pemikiran kita sendiri. Ya, governance kita boleh terima, tadbir urus kita terima, tetapi good itu kita mempunyai kerangka kita sendiri dalam nak ceritakan tentang good. Dan menurut apa yang saya yakini, kerangka kita ialah kerangka ihsani. Ada orang mungkin katakan ni macam wang ihsan kat Terengganu kan. Kadang masyarakat kita ada beberapa istilah kita bukan salah gunakan, tetapi kita mengecilkan skopnya saja. Ihsan, apakah maksud ihsan, kita akan cuba lihat sampai. Points to ponder, beberapa perkara untuk kita perhatikan. Apakah kita perlu meningkatkan bilangan wanita di pasaran kerja? Baru-baru ini, saya rasa kementerian ini terlibat secara langsung menyambut Hari Wanita Sedunia. Jadi kita bincangkan, antara isu yang kita bincangkan ialah membanyakkan wanita di dalam sektor pasaran, di dalam pasaran kerja. Saya pada waktu itu saya rasa perbincangan agak berat sebelah. Mungkin di peringkat orang akademik ni kita kritis sangat, kan? Tetapi pada kita, apa yang kita bawakan itu membawa falsafah tersendiri. Kerana falsafah tersendiri ini yang menentukan masa depan bagi masyarakat ataupun negara. Bila kita kata nak ramaikan wanita di pasaran kerja, apakah untungnya? Adakah ia menguntungkan wanita sendiri? Adakah ia menguntungkan negara ataupun menguntungkan golongan pemodal semata-mata? Dan akhirnya wanita tidak diperkasakan, tidak diberi nilai yang sebenarnya, tetapi mereka dipergunakan untuk kepentingan golongan tertentu. Jadi persoalan yang saya ingin timbulkan ialah, atau kita hanya perlu mengupayakan, kita empower setiap individu wanita itu diupayakan, diberikan kuasa kepada mereka di dalam proses membuat keputusan dan juga di dalam proses tadbir urus. Bagaimana kita akan lihat? Atau kita hanya perlu mengupayakan wanita melalui proses
membuat keputusan dalam kerangka politik dan ekonomi. Sejauh mana kita, perempuan sekalian sebagai wanita, bukan kita lah, perempuan sekalian sebagai wanita mempunyai bahagian dalam membuat keputusan di dalam negara, di dalam politik, di dalam ekonomi, tak payah jadi ketua pun. Dan inilah yang Islam bawa. Kalau kita lihat di dalam pembentangan saya nanti, saya kurang membawa kepada dalil-dalil yang tertentu. Kadang orang lebih suka merujuk kepada Quran sekian, hadis sekian. Saya lebih suka melihat kepada dalil secara menyeluruh, kepada Quran itu, kepada sunnah, dan kita ambil konsep-konsepnya. Dan konsep-konsep yang kita boleh fahami dalam Quran dan sunnah, bila disebutkan tentang tanggungjawab, ianya meliputi lelaki dan wanita. Menyebut tentang kepimpinan lelaki dan wanita, amanah lelaki dan wanita. Dan lebih menarik lagi, kadang-kadang saya rasa kalau kita boleh setuju untuk katakan Islam tidak memandang pada gender, tidak memandang kepada jantina dalam hal-hal berkaitan kepimpinan pun, tetapi Islam memandang kepada objektif yang nak dicapai. Tak kira lah orang tu lelaki ataupun wanita ataupun unsa muskil. Kalau dia boleh melaksanakan amanah, dia boleh menegakkan keadilan, dia pun boleh membawa konsep-konsep yang Islam suruh kita bawa laksanakan, maka dia berhak untuk menjadi pemimpin ataupun sebagainya. Yang penting setiap individu, tidak kira lelaki ataupun wanita ataupun unsa muskil sekalipun, mereka diupayakan. Mereka diberikan kuasa membuat keputusan. Mereka diberikan kuasa untuk bersuara, dan mereka diberikan kuasa untuk menentukan nasib diri masing-masing. Okey. Di dalam proses mandiri dalam isu-isu ekonomi, mandiri ini apa ni orang kata independen. Maka persoalannya, adakah kita adakah isu kepimpinan wanita ataupun isunya kita nak wanita ini independen hatta dalam persoalan ekonomi sekalipun. Tidak perlu bergantung pada orang lain. Tidak perlu hanya bergantung kepada bantuan kerajaan. Kerajaan tak ada, kita rasa tak ni. Ataupun kerajaan boleh tentukan pula cara hidupnya. Kalau kau tidak sokong aku, maka kau gini-gini. Jadi pada itu kita tidak ada empowerment. Tidak ada hak untuk menentukan pilihan kita sendiri, dan tidak ada hak untuk membuat keputusan. Jadi pada saya, daripada kita bincang tentang kepimpinan wanita, lebih kita bincang tentang wanita punya kuasa dalam buat keputusan. Di dalam menjadi sebahagian daripada modal social capital. Sejauh mana wanita mempunyai hak untuk membentuk social capital mengikut kehendak mereka sendiri, tanpa perlu ditentukan bagaimana. Itu kita akan bincang dalam selanjutnya. Ataupun di dalam membentuk modal insan, ataupun di dalam sektor kesukarelawanan. Saya teringat pengalaman saya berada kat UK. Kebetulan bila pergi, kita dah berkeluarga, tak berumur lagi lah, muda lagi. Tapi bila pergi dah berkeluarga, dan tempat saya pergi tu kampung Durham. Biasa orang tak kenal, orang kenal London. Pergi UK mana-mana, dia duduk London, kan? Kalau Manchester orang kenal sebab ada pasukan bola, kan? Tapi kalau duduk Durham, pelik. Tulisan namanya DURHAM, Durham. Sebut dalam bahasa Inggerisnya Durham. Orang ingat Dirham, macam Piramli, Dinar, tentang. Okey. Jadi dekat Durham, kampung, saya mempunyai peluang untuk hidup bersama dengan masyarakat. Saya menjadi sebahagian daripada governor sekolah, isteri saya mengajar, dan kita terlibat dalam majlis bandaraya. Cuma cita-cita saya untuk bertanding di peringkat bandaraya tak sampai. Kalau tidak, saya nak tanding juga jadi Datuk Bandar. Tapi Datuk Bandar tu rakan baik saya, dia adalah datang ke rumah. Saya tengok dia datang rumah, saya tak ada. Orang pun terkejut, Mayor datang rumah. Kawan kan? Bukan kawan apa, sebab kita terlibat dengan politik setempat. Tapi apakah daya, kita lebih sayangkan tanah air tercinta. Hujan batu di negara orang, hujan emas negara orang, hujan batu di negara sendiri lebih elok negara sendiri lagi. Jadi kita pun pulang. Tapi apa saya nak cerita? Saya nak cerita tentang bagaimana wanita sana, dia tak bincang sangat pun tentang, tak tahulah mungkin kat kampung saya tu lah, tak bincang tentang woman leadership. Tetapi mereka lihat kepada empowerment woman itu sendiri. Dan nilai wanita itu di-empowernya tidak dinilai mengikut lambakan wanita dekat sektor pekerja. Tak.
sana perempuan lebih minta untuk apa? Mereka berhak untuk tentukan mereka punya kehidupan sendiri. Sebab itu sektor sukarelawan amat besar kat sana. Kalau sekolah, baru ni saya perasan ada Kementerian Pelajaran bincang tentang guru bantuan di sekolah kan? Guru bantuan di sekolah. Di sana itu satu perkara yang biasa dan kelas pun begitu kecil, tak boleh lebih pada 20 orang. Isteri saya pernah menjadi guru bantu dan dilaksanakan secara sukarela. Ustaz, boleh ke kerja tak ada duit? Dia orang tak ada dosa pahala. Tetapi pada mereka memberikan khidmat kepada masyarakat secara percuma itu satu gaya hidup mereka. Saya ingat lagi, saya membantu dekat British Heart Foundation. Mereka kat sana terkenal dengan kedai charity shop. Orang kita kadang dia kata barang second hand. Saya tak sedap betul dengan second hand ni. Dia macam kesan dia notorious. Contoh macam baju saya beli ni, yang cantik ni kan. Dia kata saya beli dekat charity shop. Kawan-kawan kata, oh barang second hand. Saya kata bukan second hand, pre-owned. Dia pernah digunakan kan. Ada kawan kata recycle, Ustaz. Kata bukan, recycle tu sampah. Dia kata jangan guna second hand, kita guna pre-owned. Jadi di sana ada budaya kebajikan seperti ini. Barang-barang apa, datuk-datuk, datin-datin yang tak mau pakai lagi, share lah dengan kami orang-orang marhai, dihantar kat charity shop. Charity shop jual dengan harga yang murah. Jadi charity shop ni macam-macam. Ada yang gereja punya, ada hospital punya, rumah orang tua-tua, dan ada juga yang foundation cancer, sakit jantung dan lain-lain lagi. Jadi saya pernah menjadi sukarela di Heart Foundation dan saya dapati ramai saja mem-mem tua-tua dan mem-mem yang muda-muda yang bekerja sukarela. Kenapa? Dia rasa mereka menentukan mereka punya gaya hidup yang mereka hendakkan. Jadi bila sukarela, dan banyak di sekolah di mana berlaku sukarela, dan bila sukarela pun dia tidak berhenti setakat itu saja. Kita habis, korang punya income macam mana kan? Okey, income ada pelbagai ruang lah. Kita kena kreatif lah. Sama ada kadang kat sekarang ni dengan melalui bisnes online orang boleh jana income. Melalui apa tu, kalau separuh tu saya ingat ada rakan tu dia buat, dia accountant, memilih untuk duduk office kat rumah dan waktu yang banyak lebih digunakan untuk kerja-kerja sukarelawanan. Dekat sini saya rasa terletaknya nilai wanita itu. Kenapa? Mereka berhak nak tentukan hidup dan bukannya mereka dipaksa. Ramai duduk kerja-kerja dekat apa ni, kerja kat kilang, ramai pergi kerja kat situ. Habis Ustaz, kalau tak ada, dia tak kerja, tak ada duit. Okey, persoalan duit ni kita boleh bincang, kita tak boleh lihat secara terpisah-pisah. Dari segi pendidikan, dari segi kesihatan, itu dalam ruang yang lain. Tapi adanya unsur kat situ, golongan filantropis, golongan yang setuju untuk berkongsi hartanya dengan orang lain. Ini kita lihat agak kurang di negara kita. Di dalam tidak bergantung kepada kerajaan dalam hal-hal ekonomi, politik, sosial, agama, pendidikan dan kebajikan. Ini kadang orang kita agak kurang kan. Dia rasa kalau tidak ada kerajaan dia tak boleh hidup. Nak hantar anak belajar kena cari kerajaan. Dia nak anak nak bersekolah, cari kerajaan. Apa? Akhirnya dilonggokkan semua pada kerajaan. Setiap orang itu dia tidak berusaha untuk diri dia sendiri. Dan kita hilang, kalau kita perasan, di dalam kerangka masyarakat kita adanya gotong royong, tolong menolong. Dalam Islam ada takaful, itu dah mula hilang. Dalam kelompok yang kecil. Kalau ada pun kita nak dalam kerangka siapa ni, mungkin dalam kerangka pertubuhan kebajikan Islam, unsur ini masih ada, yang ada jamaah-jamaahnya. Mereka boleh independen. Waktu baru ni saya bincang dengan kawan-kawan saya yang Cina. Saya ini separuh Melayu, separuh Cina. Tapi kalau cara berfikir lebih kepada Melayu, sebab mak saya orang Melayu pula. Cuma bila berbual dengan saudara mara yang sebelah Cina, keluarga sebelah Cina, kita boleh nak appreciate walaupun tak boleh nak cium. Sebab saya ni orang Melayu, hidup dengan tongkat kan, semua nak dapat privilege. Jadi buat, dia kata orang Cina ini sudah terbiasa hidup mandiri, hidup tidak perlu bergantung. Sekolah dia buat sama-sama, nak berniaga pun tak perlu dapat marah, buat sendiri. Jadi mereka independen, mereka bebas nak buat keputusan. Dan saya rasa Muslim sepatutnya seperti ini. Zaman Nabi pun, sahabat datang tak ada duit, Nabi tak kata okey kita cari jabatan kebajikan masyarakat bagi duit ke kita. Nabi kata siapa ada kapak pinjam,
Siapa ada tali pinjam, kau pergi cari kayu, nanti jual kayu api. Nak latih untuk orang bersikap mandiri. Jadi benda ni pula di UK lah, saya tak tahu tempat lain. Orang dia sudah mulai hilang sebab dia banyak bergantung welfare state. Ini agak tak bagus. Akhirnya melahirkan ramai orang yang pemalas. Dalam sejarah masyarakat Melayu, kalau kita lihat, menurut sejarah Melayu semua, kita kurang bergantung kepada pihak berkuasa sebenarnya. Kita lebih economy community. Orang keliling, orang peringkat jiran, peringkat keluarga, kita bersama-sama bantu-membantu. Tetapi bila budaya kampung itu kita dikeluarkan ke bandar, perkara ini sudah mulai hilang. Tapi kita kena fikir bagaimana nak mewujudkan kembali mandiri masyarakat tanpa bergantung kepada pihak berkuasa yang akhirnya kita akan hilang hak untuk menentukan kita punya cara hidup sendiri. Di dalam menjadi individu yang berfungsi dari segi ekonomi, functional individuals, economically. Okay. Apakah isu sebenar wanita di Malaysia? Kadang-kadang saya tak tahulah, ini banyak kena isu wanita timbul, terutama Kementerian Wanita kena ambil peka lah perkara ni. Tapi yang saya tak minatnya bila ianya disapu bersih. Dia kata, oh ini isu gender. Kadang-kadang kita lihat semula, tak boleh blanket usage seperti itu. Kita kena lihat case by case. Adakah isu-isu yang melibatkan wanita itu berkaitan dengan undang-undang keluarga ataupun hubungan kekeluargaan yang lebih terlibat dengan unsur psikologi, kan, unsur communication, ataupun isu psikologi, isu seksual, isu budaya, isu sensitivity, persepsi, prejudice. Setelah kita kena pasti, barulah kita melihat kepada penyelesaiannya. Peringatan, kita tidak mahu terjerumus ke dalam kelincongan golongan feminis dan Islamofobik. Bagi mereka ni senang, mereka ambil satu formula. Apa yang berlaku isu wanita disebabkan lelaki, masculinity, masyarakat patriark. Pergi lebih lagi, disebabkan oleh agama Islam itu sendiri yang mendiskriminasi wanita. Akhirnya apa kita nak buat? Kita perlu ubah, kita perlu tentang agama, atau kita perlu apa? Ini satu perkara yang saya rasa blanket, terlalu general. Okay. Dengan melakukan generalisasi dan stereotip bahawa Islam agama patriark, wacana kelakian mendominasi wacana agama, diskriminasi gender dan sebagainya, maka isu kepimpinan wanita, politik, takbir urus, kuasa pentadbiran perlu ditanggapi secara terpilih dan selektif dan bukannya memukul rata penyelesaiannya. Saya minta maaf, mungkin kadang Ustaz cerita ni akademik sangat kan? Tapi kita mudahkan cerita. Gini, isunya bab kepimpinan wanita ke isu tentang wanita bekerja, saya rasa kita perlu pisahkan. Ini bukan isu gender. Isunya ialah tidak wujudnya pengupayaan individual, tidak wujudnya ruang demokrasi, tidak wujudnya sistem mekanisme untuk wanita itu diberikan hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Okey. Apa masalahnya? Kepimpinan wanita, penyertaan wanita dalam politik dan ekonomi, suara wanita, peluang wanita untuk mendapat ruang yang adil di ruang umum, diskriminasi gender, pemengkasaan kepimpinan wanita. Punca masalah. Jikalau dilihat, ya, ada saya yang timbul, kalau kita nak cerita kadang, oh kita kurang wanita banyak sekian dalam kabinet, kita kurang dalam sektor awam dan sebagainya. Kadang saya tak nampak isu gender kat sini. Tetapi yang saya nampak isu sistem yang berlaku itu sendiri. Feudalism. Apa maksud feudalism? Budaya yang meletakkan masyarakat kepada strata. Orang daripada keluarga diraja tempatnya tinggi. Orang daripada keluarga yang ada Tun, Tan Sri, Datuk, Datuk Seri lebih keutamaan daripada orang berakhir. Dulu kan, kalau ikut strata feudalism itu, golongan istana, bawahnya pembesar-pembesar istana, bawahnya rakyat jelata. Jadi rakyat jelata ni dia tetap di bawah. Adapun siapa nak jadi pemimpin dan sebagainya, golongan istana. Dan saya rasa budaya feudalism masih menebal dalam masyarakat kita. Dan ini menghalang kepada wanita untuk diupayakan. Kalau naik pun wanita jadi pemimpin, tengoklah mesti daripada keluarga-keluarga tertentu.
Kalau tak keluarga pun sekarang ni daripada kelompok tertentu, daripada golongan tertentu, golongan elit. Mereka inilah. Dan mereka tidak represent wanita sebenarnya. Mereka lebih represent parti yang mereka sertai, keluarga yang mereka datang, ataupun golongan yang mereka wakili. Jadi di mana keadilan bagi wanita? Keadilan sebenarnya ialah bila kita diupayakan. Bukan isu kepimpinan. Isu kepimpinan tak jadi isu. It's not an issue. Kalau kita bagi peluang yang terbuka untuk semua, secara meritokrasinya wanita yang berkemampuan, kerana ramai lagi wanita lebih berkemampuan daripada lelaki, mereka ini akan naik tanpa perlu diletakkan kota dan sebagainya. Saya antara orang yang kurang setuju dengan kota, kerana saya kata kalau dikotakan untuk wanita sekian-sekian banyak, itu menunjukkan wanita lemah, wanita tidak mampu untuk bersaing. Kenapa? Terpaksa orang sediakan sekian-sekian banyak. Macamlah kes, saya minta maaf cakap, mungkin sensitif, tetapi kita perlu berani bila letak kotakan untuk Bumiputera ataupun Melayu. Soalan macam kita tak mampu nak bersaing. Aku kata, oh Ustaz, kita belum mampu nak bersaing sebab kita latar belakang kita belajarnya tak cukup, tak banyak. Iya ke itu isunya? Kalau itu isunya, atasi benda tu. Tapi persaingan perlu. Kerana pada saya setiap orang itu mempunyai kemampuan yang sama. Cuma sama ada mereka berusaha ataupun tidak, itu saja. Okay. Elitisme dan budaya patronaj. Budaya patronaj ni, tadi saya nak timbulkan satu isu, tapi kebetulan ada orang kata Datuk Muhammad dah timbulkan tadi kan. Datuk Seri Syarizat pun dah tak ada, tinggal mata dia saja. Saya nak kata budaya patronaj kalau nak perhatikan, kita nak cerita tentang kepimpinan wanita, itu pendapat masing-masing lah. Tapi pada saya kepimpinan wanita bukannya isunya. Pada saya isunya ialah equal opportunity dan juga empowerment. Kalau bagi equal opportunity, saya kata kebetulan Datuk Syarizat daripada Parti UMNO, saya kata tak ada ruang wanita untuk membuktikan kebolehannya dalam Parti UMNO. Saya minta maaf, wanita UMNO jangan marah. Saya kata kenapa? Kerana mereka dikecilkan peranan pada dua tempat, wanita dan juga puteri. Begitu juga dengan PAS, saya minta maaf ya. Hanya muslimat saja. Dia ada puteri ke PAS ni? Ada puteri. Saya pun tak tahu apa namanya, tapi maksudnya dikecilkan peranan kat situ. Kenapa tidak dibenarkan untuk bertanding jawatan presiden, ataupun timbalan presiden, ataupun naib presiden? Akan berlaku? Tak akan berlaku. Kenapa? Budaya elitism, budaya elit, budaya patronaj dekat sini itu menghalang. Sedangkan wanita dan lelaki itu tidak boleh dilihat sebagai wanita dan lelaki dalam persoalan pentadbiran. Setiap orang sama rata. Dalam soal kahwin itu lain, soal kesihatan lain, tapi dalam kepimpinan sama rata. Siapa saja nak bertanding, dia ada hak, dia layak, dia mampu, dia akan dia bertanding. Tetapi oleh kerana ada sistem patronaj dan konsep elitism ini yang payah. Tadbir urus yang buruk, memberikan kesan juga kepada empowerment wanita. Kenapa? Bila tadbir urus yang buruk ni berlaku rasuah, berlaku kronisme, berlaku nepotism, berlaku diskriminasi. Bukan diskriminasi dari segi gender, tetapi diskriminasi dari segi kita punya affiliation. Oleh kerana dia tidak affiliate pada golongan tertentu, maka dia tidak dipilih. Berlakunya favoritism kat situ. Ruang kebebasan yang terhad. Tak setiap orang itu mampu untuk bersuara. Tidak setiap orang itu mampu untuk menonjol. Kenapa? Mereka diikat dengan mentaliti. Tak semua perkara boleh cakap. Cakap lebih-lebih nanti, tu ada tempatnya kan. Cakap lebih-lebih nanti kena marah dengan head of department, ketua jabatan. Jadi ini membentukkan kepada under siege mentality, takut. Bila takut, wanita ni dia kalau takut dua kali takut pada lelaki. Betul tak? Psychologically-nya. Jadi bagaimana masing-masing ingin present diri mereka di dalam lapangan yang sama level. Tak boleh begitu. Demokrasi yang palsu, pseudo-demokrasi. Demokrasi bukan hanya sekadar pada parlimen pilihan raya saja. Demokrasi termasuk di dalamnya kebebasan bersuara, hak asasi, hak untuk accountability, dan juga transparansi, dan juga rule of law. Tanpa elemen-elemen ini, yang ada demokrasi hanyalah demokrasi decoration saja, dan bukan demokrasi sebenarnya. Tanpa demokrasi sebenar, setiap orang itu tidak boleh untuk
dihargai dirinya sebagai manusia, untuk accountable para pemimpin, untuk menuntut agar berlakunya tadbir urus secara transparan. Jadi bila tidak ada seperti ini, wanita akan terpinggir. Minta tertawan, siege mentality, takut, dan juga pendidikan, cadangan. Ini cadangan saya. Tiada isu wanita menjadi pemimpin, baik dalam Islam, baik dalam apa. Sebab dalam Islam, isu kepimpinan seperti mana saya katakan tadi adalah isu sejauh mana individu boleh melaksanakan amanah mereka di dalam menegakkan keadilan, tidak kira wanita ataupun lelaki. Sebab tu kita lihat, kalau tengok sejarah Islam semula, di zaman Saidina Ali berlaku kekecohan politik. Saidina Ali dilihat tidak menjalankan tugasnya, menjatuhkan hukuman ke atas pembunuh Saidina Uthman. Saidina Ali ada keputusannya sendiri. Dia lihat bukan waktunya lagi, kerana berlaku fitnah, berlaku keadaan kecil-kecil. Kalau dia nak jatuhkan hukuman, golongan yang bunuh Saidina Uthman ini mewakili golongan yang besar. Jadi dia kata yang paling idealnya ialah selesaikan masalah rakyat, satukan masyarakat, satukan rakyat dulu, baru kita lihat perkara lain. Pada waktu itu para sahabat ramai yang tidak setuju. Dan pada waktu itu Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang paling terkenal itu, telah dilantik oleh sahabat-sahabat yang besar untuk mengetuai gerakan reformasi, untuk menuntut keadilan daripada Saidina Ali agar dilaksanakan hukuman ke atas pembunuh Saidina Uthman. Dan pada waktu itu umat Islam terbagi kepada dua blok politik, Saidina Ali dan juga Aisyah. Isunya kat sini ialah Aisyah dilantik oleh para sahabat untuk koreksi, untuk membetulkan Saidina Ali khalifah pada waktu itu. Sahabat tidak lihat isunya isu wanita ke lelaki, dan tidak ada sahabat pun yang timbulkan kecuali Abu Bakrah. Itu pun pendapat yang terpinggir. Tapi sahabat-sahabat besar yang lain lihat tak ada masalah untuk Sayyidatina Aisyah seorang wanita mengetuai gerakan massa, gerakan politik massa untuk membetulkan Saidina Ali. Jadi saya katakan tadi, dalam Islam isu kepimpinan bukan isu, dan isu gender bukan isu dalam kepimpinan. Isunya ialah siapa boleh laksanakan keadilan, jalankan amanah, orang ini layak untuk menjadi pemimpin, lelaki ataupun wanita. Terlibat di dalam politik maupun menjadi ketua selagi mana mereka mencapai kualiti tertentu yang dipromosikan oleh Islam melalui pemahaman secara menyeluruh terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan tadbir urus di dalam Al-Quran, Sunnah dan juga pemahaman salafus saleh. Islam membawa prinsip-prinsip tertentu untuk dihayati dan tidak membawa hukum yang baku ataupun sistem yang tertentu. Ini yang menjadikan Islam dinamik dan sesuai sepanjang zaman. Jadi berkaitan isu politik, isu ekonomi, isu kepimpinan, Islam tak bawa hukum haram ataupun harus untuk wanita jadi pemimpin. Contohnya, Islam tak bawa satu sistem, kalau ikut sistem kita begini-begini, oh wanita tempatnya kat sini. Tidak. Tetapi Islam bawa konsep, bawa prinsip-prinsip tertentu. Siapa boleh laksanakan prinsip-prinsip ini, dialah orang yang layak. Dia layak jadi pemimpin, tidak kiralah lelaki ataupun wanita. Mungkin orang kata, bagaimana Ustaz, ada hadis kata Nabi cakap tidak akan berjaya kalau wanita memimpin satu kaum, ataupun dalam Quran sebut lelaki itu pelindung bagi wanita. Adakah ini berkaitan dengan isu kepimpinan, isu politik? Itu saya rasa Dr. Azam akan sebutkan kat dalam pembentangannya nanti. Tapi pandangan ringkas bagi saya, hadis itu ada konteksnya dan bukan dibawa dalam bentuk yang general. Islam membawa perlu dibezakan faktor budaya dan juga sensitiviti setempat yang mempengaruhi pendapat setengah ulama berkaitan dengan isu penglibatan wanita dan juga kepimpinan wanita. Satu perkara kadang-kadang memang ada di kalangan ulama yang menulis yang tak kira ulama terdahulu, ulama Arab contohnya, yang menulis tentang haramnya wanita menjadi pemimpin. Contoh tadi saya berbual dengan Dr. Asri, saya katakan Abu A'la Al-Maududi, salah seorang pemikir Islam contemporary daripada Pakistan. Dalam isu demokrasi dia ni menarik betul. Dalam isu tentang membina kembali masyarakat Islam, pendapat-pendapatnya amat menarik. Tetapi dalam isu wanita,
beliau mempunyai pendapat yang agak rigid. Dalam bukunya Al-Hijab ataupun Tadwin Dustur Islami itu, beliau mengatakan wanita haram terlibat dalam politik. Dalilnya, lihatlah apa berlaku bila Aisyah mengepalai para sahabat lawan dengan Ali. Jadi berperang, dia kata. Jadi untuk sadu zora'i, wanita tak boleh terlibat. Ini pendapat beliau saja yang kemukakan dan difahami bahawa budaya masyarakat Asia Selatan, budaya masyarakat subkontinen itu memang wanita peranannya agak kurang di dalam ruang umum. Sebab itu kalau kita pergi dekat masjid-masjid mazhab Hanafi, orang panggil masjid India lah, dekat UK ke kat mana tempat, dia tidak ada ruang solat untuk orang perempuan. Ini ataupun dia di Afghanistan, kan kita lihat treatment dia, itu budaya mereka, dan budaya ini tidak mencerminkan Islam. Cuma biasalah kadang-kadang bila budaya itu dah jadi sebahagian daripada cara hidup orang, dia akan cuba justifikasikan dengan Islam. Macam orang Melayu lah, kan ada beberapa budaya kita yang bukan Islam pun, tapi oleh kerana dah sebati yang kita nampak macam Islam, macam pakai kain sarung. Orang lelaki pakai kain sarung kan, pergi semayang. Saya pergi semayang pakai seluar, ustaz nak tengok pandang, apa dia, orang lain balik UK juga pakai sarung kan. Pakai baju Melayu, itu bukannya dalam kitab fiqh nak semayang wajib pakai sarung, ataupun pakaian tertentu pakai baju Melayu, pakai baju kurung macam perempuan sekalian. Ini budaya kita. Cuma ada budaya itu yang tidak ada masalah dengan Islam, kan. Cuma tidak boleh dikatakan inilah Islam. Kesian kalau tidak kawan-kawan kita yang India ataupun Cina masuk Islam terpaksa pakai baju Melayu juga. Kecuali kalau dikata itu pakaian kebangsaan, itu tak apa. Tapi kalau dipaksakan kerana Islam macam gini, itu tak tepat lah. Kalau pakaian kebangsaan itu satu yang normal, ya? Okey. Begitu juga dengan masyarakat Arab. Pada mereka mungkin sensitivity mereka, wanita menjadi pemimpin atau aktif dalam politik dulu. Tapi sekarang tidak ada masalahnya lagi, kan? Tengok macam kita masyarakat Melayu, wanita terlibat aktif dalam politik dan ekonomi bukan baru. Dalam sejarah Aceh pun Ratu Adil itu pernah perempuan jadi kepala, jadi sultannya. Dan wanita pun kita lihat dalam aktiviti sosioekonomi masyarakat Melayu sebahagian daripada orang lelaki. Dan kalau kat Kelantan, kita mahu Kelantan, kita pergi kat pasar apa tu, ramai orang perempuan pada orang lelaki lagi. Lelaki duduk dekat warung main dam, wanita duduk jual. Tak semua lah, tapi ada. Kerangka takbir urus ihsani, maka saya cadangkan takbir urus ihsani governance dalam bahasa orang putihnya, bertunjangkan pandangan dunia tauhid, hidup untuk mencapai falah, hayya alal falah, tujuan hidup kita untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat berdasarkan kerangka tauhid. Tauhid ni apa? Kita meyakini bahawa Allah Maha Pencipta. Allah ni lah yang menciptakan kehidupan di dunia dan ciptakan diri kita, dan kita hidup ni sebagai khalifah Allah, ada tugasnya. Tugas kita untuk laksanakan perintah Allah. Apa dia punya keuntungan bila laksanakan perintah Allah? Kita akan mendapat kejayaan, falah di dunia dan akhirat. Dekat dunia kejayaan bagaimana? Dengan terjaganya 5 perkara. Dia dipanggil kalau istilah political economy sebagai well-being. Kehidupan yang sempurna dengan agamanya terjaga, nyawa dan kesihatan terjaga, kehormatan terjaga, harta benda terjaga, dan juga dari minda ataupun intelektual kita terjaga. Okey. Dan juga untuk mencapai kejayaan melalui budaya ihsan, kecemerlangan di dalam setiap kehidupan. Ihsan kat sini bukan wang ihsan, tetapi lebih kepada budaya cemerlang. Kan kita biasa dengar hadis Jibril datang jumpa Nabi Muhammad. Habis tak? Pukul apa? Okey. Lepas ni ada soal jawab ya. Siapa ni? Jibril datang, dia tanya Nabi Muhammad dia dalam bentuk, dia kata apa Islam, apa iman, apa ihsan. Nabi jawab, ihsan ni hidup kita seolah Tuhan nampak kita. Seolah kita nampak Tuhan. Kalau tak pun seperti kita nampak Tuhan. Bukan hanya dalam semayang, tetapi dalam kehidupan kita. Orang yang rasa dirinya nampak Tuhan ataupun diperhatikan Tuhan, dia tak akan ambil rasuah. Dia tak akan mendua ataupun mentigakan isterinya.
Dia nikah lain lah kan, dia maksudnya dia tak akan bermain kayu tiga. Orang yang rasa hidupnya nampak Tuhan, dia tak akan curi tulang dalam kerja. Dia tidak akan menganiaya orang lain, tidak akan menzalimi orang lain, tak akan fitnah orang lain, tak akan buat video tuduh orang lain dan sebagainya. Saya kata jenik neraka video. Okey. Falah di dunia dengan mencapai well-being, kita cerita ihsan pujian Al-Quran, dan Al-Quran memuji sikap orang-orang muhsin, orang yang buat kerjanya untuk mencapai kesempurnaan. Nabi kata kita, Allah Ta'ala wajibkan ihsan dalam segala perkara. Maksudnya wajibkan kita mencapai kecemerlangan dalam setiap perkara, dalam belajar, dalam bekerja, dalam aktiviti politik, dalam aktiviti ekonomi, dalam kita punya kerja sebagai lecturer, dan kerja kita sebagai aktivis masyarakat, semua kena ihsan, semua kena cemerlang. Kenapa? Allah Ta'ala puji orang-orang yang cemerlang, orang yang ihsan. Ihsan dalam kata semantik. Okay. Kepimpinan dan pelibatan Kepimpinan dan pelibatan dalam politik dan ekonomi adalah usaha untuk mencapai falah ini, kejayaan, melalui budaya ihsan yang berterusan dan komprehensif. Jika politik ihsan ini diamalkan, gender bukanlah ukuran untuk menilai kemampuan dan kelayakan seorang menjadi pemimpin. Premis yang saya nak bawa kat sini ialah apa? Premisnya setiap orang itu di sisi Allah SWT sama berdasarkan pemahaman tauhid yang tinggi Allah. Allah nilai kita, tetapi kita sesama kita nilainya sama. Kalau kita hidup dengan budaya ihsan, nak capai falah dalam kehidupan kita, kita boleh laksanakan amanah, tegakkan keadilan, bersikap baik kepada sesama manusia dan juga kepada makhluk yang lain, maka kita ini layak untuk menjadi pemimpin. Tidak kira isu gender. Apa yang penting ialah penyertaan dan keupayaan setiap individu di dalam proses membuat keputusan, dan juga dihargai dirinya sebagai manusia dan dihargai nilai akalnya untuk berfikir. Bila sebut ni, saya minta mana lagi? Peluh ke dalamnya. Okey, tak. Lagi berapa minit? 5 minit. Dia sebenarnya panjang lagi sebenarnya, tak apalah, boleh baca nanti kan. Menteri Wanita pun nak buat buku kan. Okey. Cerita tentang ni, saya teringat baru-baru ni saya di interview oleh Astro Awani. Dia kata, Ustaz, dia tak panggil Ustaz kat dalam interview, panggil doktor kan. Dia kata, mengapa rakyat Mesir boleh bangkit macam itu? Kan? Macam mana rakyat Tunisia boleh bangkit? Sebab saya bidang saya tentang politik di Timur Tengah. Saya katakan, kalau kita perasan, kebangkitan di Tunisia dan Mesir, dia bermula di kampung-kampung. Dia tak mula kat bandar, kemuncak di bandar. Pelik ni, orang kampung pula boleh dapat kesedaran kan, untuk bangkit, untuk membawa satu bentuk baru kepada negara, untuk mencipta sejarah. Ada seorang makcik tua datang 200 batu daripada Kairah, ditemu ramah oleh Jazeera. Ditanya dengan dia, makcik kenapalah datang kat sini, pergi orang demonstrasi dekat Medan Tahrir ni sampai bawa jatuhnya rejim Hosni Mubarak yang zalim itu. Makcik dah tua, duduklah kat surau. Tak pun duduklah main dengan anak-anak kan. Tak pun bukalah drama tengok Ustaz Amirul kan. Tak ada dalam Mesir, tak ada Ustaz Amirul. Jadi makcik tu cakap, dia kata, aku datang untuk menyaksikan sejarah tercipta dan untuk anak cucu aku bangga kerana aku berada kat sini. Mereka menuntut demokrasi. Mereka menuntut tadbir urus yang adil. Mereka menuntut supaya rakyat diupayakan, di-empower, supaya keadilan ditegakkan, yang mana perkara ini semua tak ada di zaman Hosni Mubarak. Jadi Ashraf ni tanya, Ustaz, macam mana orang kampung boleh fikir gitu kan? Orang kampung tak ada internet, dia bukan boleh tengok internet new media. Saya katakan kepada mereka, peranan TV satelit di tempat negara Arab, mereka boleh akses kepada TV satelit. Dan TV satelit ini rancangan nombor 1 diminati oleh warga Arab daripada hujung Qatar sehinggalah ke Maghrib, Morocco. Mereka meminati saluran Al Jazeera. Al Jazeera bahasa Arab, bahasa orang putih mereka tak reti. Al Jazeera bahasa Arab, apa peranannya? Peranannya, dia membawa setiap pandangan. Kalau dia temu ramah Hosni Mubarak, dia temu ramah juga orang-orang yang tak suka Hosni Mubarak.
Kalau dia ambil gambar tentang apa dilakukan oleh kerajaan Hosni Mubarak, dia akan tunjukkan apa dilakukan oleh orang selain Hosni Mubarak juga. Jadi penonton-penonton Al Jazeera merasakan diri mereka dihargai sebagai seorang yang mempunyai akal, boleh pertimbangkan. Kita bagi maklumat sama rata, kita percaya bahawa manusia itu boleh berfikir dan boleh buat keputusan. Bukannya orang bodoh yang ditunjukkan satu sudut saja, terima saja sampai jadi macam Quran. Saya minta maaf, saya rasa boleh usik-usik sikit. Baru ni saya pergi ke UK semula, Club UMNO London panggil. Jadi waktu saya bukan ahli UMNO, saya bukan ahli PAS juga dan bukan ahli keadilan. Auzubillah untuk semua lah. Auzubillah minas siasah kan. Bidang saya politik, tapi saya kurang minat Malaysia punya politik. Tak sanggup diri saya dibukakan baju. Okey. So jadi bila balik ke situ dalam forum, saya katakan pada mereka, saya balik 2 bulan. Saya balik ke UK, saya rasa bernapas lega. Kata aku, Ustaz, macamlah Malaysia apa ni pencemaran udara sangat. Dia kata bukan pencemaran udara. Saya kata media. Saya minta maaf kepada orang media kat sini, tapi inilah keluhan hati rakyat Marhai dan orang akademik seperti saya. Saya kata saya buka baik TV, berita RTM 1, RTM 2, TV 3, TV 9, TV 9, kecuali Asra Awani saja. Saya okey lah. Jadi tontonlah Asra Awani 745. Okay. Jadi bila saya lihat tu, saya rasa saya punya intelektual diperlekehkan. Bukan saya saja. Saya ingat mak saya yang tak payah pergi universiti pun dia kata, dia kata, balik-balik cerita ni, benda ni kita tahu, kita nak tengok orang sana juga. Cerita satu sudut, satu ruang lain tak cerita. Kita boleh fikir. Kita zaman baca surat khabar gitu juga. Kadang surat khabar saya haramkan setengah surat khabar masuk ke rumah saya kerana takut merosakkan pemikiran anak-anak saya. Setengah berita pun kalau kita buka berita kat TV tu, saya rasa anak saya darjah 5, darjah 3, darjah 1 susah dia tanya setengah perkataan. Saya pun malu nak suruh kamu buat kat sini. Tapi itulah tahap berita kita. Jadi macam gitu, saya rasa sebagai manusia saya tidak dihargai. Sebagai wanita, apatah lagi tidak diupayakan, tidak diberikan nilai kepada intelektual kita untuk menilai, untuk diberikan maklumat yang adil dan saksama daripada semua pihak untuk kita membuat keputusan. Saya rasa sebagai wanita, kalau saya sebagai wanita lah, kan, saya lelaki tulen, tapi saya sebagai wanita, saya rasa akal saya sebagai wanita diperlekehkan melalui berita-berita di Malaysia. Saya merasa sebagai wanita, saya diperhinakan, bukan diperkasakan, diperkosakan pemikiran saya dengan berita-berita yang diberikan. Kenapa? Soalan macam saya tidak boleh berfikir. Tetapi saya kata kadang orang kata kadang-kadang Yelah kadang-kadang macam ni, tapi saya paksalah langgan Astro yang kena bayar lebih, langgan Unify kena bayar lebih, nak rasa tengok berita kat luar. Saya rasa seronok cerita sebab apa? Semua pihak terlibat. Dan saya rasa bahawa saya sebagai manusia, saya ada akal, saya dihargai. Begitu juga dengan perempuan sekalian. Apa yang penting ialah penyataan dan upayaan setiap individu Muslim di dalam proses membuat keputusan dan juga dihargai dirinya sebagai manusia dan dihargai inilah akalnya untuk berfikir. Baru nak masuk tapi dah habis. Ni sekarang sesi apa? Dr. Zamrul. Soal jawab, okey. Sama ada nak soal jawab ataupun saya teruskan cerita. Ya? 10 minit untuk teruskan ke soal jawab? Okey, teruskan. Okay. Untuk berkesan, typologi khalifah diperlukan sebagai latar tektonik. Okey, ni benda bahasa-bahasa orang akademik dia tak guna bahasa gini, atau orang nampak tak ada beza dengan driver taksi kan? Bukan penghina driver taksi, setiap orang ada kemampuan. Driver taksi dia tahu banyak jalan KKL yang saya tak tahu. Dia lebih hebat daripada saya. Okay. Tapi dia orang akademik, dia nak tunjuk hebat, dia kena gunakan template plate sikit. Tapi nak ceritanya, apa yang saya maksudkan, menurut takbir urus Islam yang saya faham, yang ihsani ini, dia kena ada 4 elemen yang baru setiap orang ni akan rasa dirinya di-empower, diberikan kuasa padanya. Untuk membuat keputusan dan dihargai setiap individu, tak kira lelaki, perempuan ataupun khunsa miskin. Individu yang berfungsi untuk ekonomi dan politik, functioning individual. Dan juga B, masyarakat berteraskan nilai berkebajikan. Ini paling penting. Dalam Islam, kita hidup begitu benevolent. Hidup bukan untuk diri sendiri. Kita hidup untuk apa?
rahmatan lil alamin, menjadi rahmat sekalian alam. Kita membantu bukan sekadar diri kita sendiri dan ahli keluarga, tetapi juga jiran. Hadis-hadis banyak sekali disebutkan, siapa tidur, jirannya lapar, dia tu bukan orang Islam. Kan? Hadis jelas tu. Dan bila sebut jiran, 40 depan, 40 atas, 40 bawah, 40 ke tepi. Ramai tu kalau tak duduk apartmen atas tepi, dia kena tambah lagi kan. Betul? Okey. Dan kemudian masyarakat inilah yang menjadi tema dalam masyarakat Islam. Saya dalam berbual dengan rakan-rakan di barat, mereka tak boleh nak faham. Kerana bila kita katakan konsep gotong royong, konsep kenduri seminggu sekali, kita kat surau, kita kat masjid, ini nilai-nilai yang mengeratkan hubungan kita. Nilai kekampungan yang kita sudah mulai hilang, alhamdulillah sekarang ni kan saya tak tahulah, tapi setengah tempat tu dapat dihidupkan balik melalui surau, melalui kampung, melalui kejiranan, community. Kan? Ini kita penting. Kenapa? Orang yang terdekat kita ni lah orang hidup dengan kita. Cuma sejauh mana kita nak kembalikan unsur bantu-membantu. Sebab dalam Islam ni ada takaful. Sebab tu bila orang tu kaya kena bayar zakat. Dan digalakkan lagi untuk kita bersedekah. Dan dalam Islam yang paling berkesan ialah konsep wakaf. Wakaf bantu orang. Wakaf adanya dulu kalau dalam sejarah Islam, saya tengok bangunan ni perempuan yang kali nak buat program buat kat sini selalu. Dia mengembalikan kita kepada sejarah umat Islam. Bagaimana dalam pemerintah zaman Uthmaniyah, hospital-hospital, klinik-klinik yang dipanggil Bimaristan bukan milik kerajaan, milik rakyat yang ditanggung oleh wakaf. Sekolah-sekolah semenjak zaman Nabi, sistemnya, sehinggalah zaman Uthmaniyah, sehinggalah zaman sebelum British datang, tak ada sekolah kerajaan, semua sekolah milik rakyat yang dibiayai oleh wakaf. Jadi, apa untungnya Ustaz? Untungnya ialah setiap sekolah akan berusaha untuk menjadi sekolah terhebat untuk dapat ramai orang. Bila dia dapat ramai orang, dia dapat wakaf yang lebih. Bila dapat wakaf yang lebih, dia dapat berikan kepada rakyat. Tetapi bila sekolah itu tidak diswastakan, dia buat pun nak jadi cemerlang sangat. Habis kuat pun nak naikkan nama pengetua bila SPM cemerlang. Servis tak penting. Sedangkan kalau sekolah yang swasta, servis itu penting. Kan? Dan setiap sekolah itu, kalau di UK lah, UK ni diikut banyak sejarah Islam lah. Tak semua lah kan. Tapi dalam pendidikan, sekolah itu autonomous. Kita ada sekolah apa, saya lupa, cikgu ada sekolah kelompok tu kan. Autonomous, mereka boleh tentukan mereka punya mata pelajaran sendiri nak ajar, tentukan pengambilan cikgu, pengambilan murid dan sebagainya. Tapi kena kuatkan sistem wakaf. Ini kita pernah ada. Sekarang ni tak ada lah. Semua diserahkan kepada kerajaan. Kita masing-masing relax saja. Sampaikan anak belajar pun serahkan kepada sekolah. Tak pernah nak buka cek anak punya kerja rumah, tak pernah nak suruh jadi sebahagian daripada itu. Sedangkan dalam Islam, konsepnya keterlibatan ahli keluarga itu dengan sekolah. Sebab tu kalau di UK tu, mak bapak ni menjadi sebahagian daripada sekolah. Tak benar. Tak semualah, tapi ruang itu ada. Jadi tu saya kadang buat lawak, kata anak saya balik ke sini darjah 1 je dah kena jadi pramugari. Orang kata, apa jadi pramugari? Tu bawa beg erit tu kan, yang ada roda tu kan. Dekat sana dia pergi relax je, bawa beg, isi baju sokan, bawa kertas keping. Tapi dia belajar darjah 1 tentang World War II, tentang Egyptology, tentang Roman Empire. Tapi yang paling penting, dia bina karakter, bina sifat, sharing, respect, apa semua. Dekat sini, homework, periksa. Homework, periksa. Karakter itu tidak dibina. Itu yang cikgu kat Perlis patah itu. Itu baru ni guru besar kat Kedah kena pukul. Sebab apa? Karakter tidak dibina. Mak bapak pun, berapa dapat ujian, berapa dapat periksa. Kurang nak. Sebab tu baru ni saya ceramah dekat cikgu, saya kata, cikgu bukan hanya sebagai cikgu matematik, tetapi menjadi pendidik untuk membentuk akhlak. Tugas kamu bukan hanya nak ajarkan 1 campur 1 berapa, tapi ajarkan budak-budak, esok kamu dah jadi accountant, 1 campur 1 tu 2, jangan jadi 20. Faham? Okey.
dan institusi yang efektif dan kerajaan yang efektif dan minimal. Ini istilah ekonomi lah. Okey. Menurut topologi khalifah, nilai kepimpinan berdasarkan kemampuan kualiti dan efisiensi dan bukannya gender. Tabir terus insani. Individu yang berfungsi di dalam ruang ekonomi dan politik bercirikan persamaan dan accountability. Oleh kerana kita sama rata, accountability kena ada. Setiap orang tidak maksum, setiap orang itu terbuka untuk dikoreksi oleh orang lain. Untuk dia di accountability, dia kena adanya ketulusan. Tidak boleh ada hidden cost, tidak boleh ada apa ni X-file dan sebagainya. Peluang yang sama rata. Oh, equal opportunity. Ini yang paling penting. Sebab tu orang kata, Ustaz kita nak persamaan gender. Saya kata saya tak setuju. Saya perjuangkan equal opportunity. Dia kata, Ustaz ni anti wanita. Saya tidak. Tapi kamu perjuangkan persamaan gender, itulah anti wanita. Kenapa? Kita kecilkan wanita tu sebagai wanita. Soalnya macam tak mampu. Sedangkan perjuangan kita ialah equal opportunity. Wanita baik, lelaki baik, peluang terbuka. Dia mampu, dia boleh. Okay. Equal opportunity dalam semua perkara lah, dalam media, dalam bersuara, di dalam kepimpinan. Kebebasan dan tanggungjawab. Bebas ya, tetapi kena bertanggungjawab. Tidak boleh bebas mata-mata. Nanti orang jadi masyarakat rosak lah kan. Tapi ada tanggungjawab. Terlibat dan diupayakan dalam proses membuat keputusan. Setiap orang perlu terlibat dan diupayakan. Dan mandiri, independen, dan kena berkebajikan dan berkesedaran sosial. Hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup juga untuk membantu orang lain agar kita pun dibantu juga. Takaful. Takaful ni kadang-kadang orang takaful dengan insurans je. Bukan. Konsep takaful ni kita bantu orang untuk kita dibantu. Kita bantu orang miskin, kita bantu, contohnya lah, kita bantu Hindu yang rumah setinggal tu, bantu mereka, ada untung? Ada. Untungnya apa? Di dunia, di akhirat kita dapat pahala. Nabi sebut seorang wanita pelacur bantu anjing yang haus pun dapat, apatah lagi bantu Hindu di setinggan tu. Di akhirat kita dapat pahala, di dunia kita dapat elakkan daripada melakukan jenayah. Supaya pedal besi orang kita tu tak kena curi, supaya bersikap tak kena curi. Kan? Instrumental value, ini penting. Setiap individu, lelaki dan wanita akan diperkasakan melalui kerangka individu berfungsi ini. Prinsip yang perlu ada bagi individu berfungsi. Prinsip ni panjang sangat cerita, tak apa. Kemudian kita boleh apa ni lalu saya laju. Tauhid kita dah ceritakan tadi, amanah. Kita lihat kepimpinan sebagai amanah, kita lihat hidup kita sebagai amanah, kita lihat keterlibatan kita sebagai amanah. Dan ada self accountability. Kita rasa diri kita ni akan kembali pada Allah dan dipersoalkan ke akhirat. Bila kita bekerja, kita akan tebal kepada orang bawah kita dan orang atas. Dan yang paling penting, kita akan tebal pada diri kita sendiri. Buat sesuatu fikir, betul ke tidak aku buat ni? Tuhan suka tak aku buat ni? Nabi suka tak aku buat ni? Adil wa ihsan, menegakkan keadilan dan mengelakkan kezaliman. Dan juga menegakkan ihsan dan juga rule of law. Islah ni konsep yang penting. Perempuan pernah dengar islah? Islah ni usaha berterusan ke arah kebaikan. Sama ada kebaikan ke akhiratan ataupun kebaikan keduniaan. Contohnya apa? Dalam cakap amar makruf nahi munkar biasa kan? Itu islah. Memperbaiki keadaan masyarakat, itu islah. Membantu ibu-ibu tunggal, itu islah. Membantu anak yatim, itu juga islah. Membantu orang yang jahil untuk mendalami Islam, itu islah. Membantu pelajar yang nak belajar tak ada duit, itu islah. Dalam pejabat, berlakunya apa ni tak betul, kita jadi whistleblower, itu islah. Bos tengok anak orang bawahan tak laksanakan kerja, kita buat tindakan agar mereka menjadi profesional, itu juga islah. Apa yang perempuan buat dalam rangka kerja perempuan juga merupakan islah. Saya difahamkan ada golongan, ada wakil NGO, ada wakil parti politik, ada wakil jabatan-jabatan kerajaan. Apa yang perempuan buat untuk kebaikan dunia dan akhirat, itulah proses islah. Dan setiap orang wajib melakukan islah. Proses amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk menyuruh. Ombudsman, SPRM, watchdog group, NGO, separation of power, kebebasan media juga merupakan islah. Ruang forum untuk pihak bawahan menegur. Ukhuwah ni persaudaraan lah. Maqasid syariah yang kita sebutkan tadi, hidup dengan mencapai kesempurnaan di dalam beragama, kehidupan minda,
harta benda dan maruah dan keturunan. Kita hidup bukan menunjuk kumpul harta semata-mata. Kita hidup pun bukan untuk jadi pak lebay saja. Tapi hidup kita seimbang dengan mencapai kesempurnaan di dalam beragama, di dalam kehidupan dan kesihatan. Kawan saya buat lawak, dia kata ustaz-ustaz dia paling tak bertakwa. Saya kata kenapa? Dia kata dari segi beragama dia lepas, tapi dari segi jaga kesihatan out. Setiap kali ceramah duk makan kambing. Sebab tu ustaz-ustaz berat badannya tak pernah turun. Obes. Atau ustaz-ustaz kena diharamkan pada makan nasi lemak. Seminggu 2 kali saja. Macam Kementerian Kesihatan buat. Kementerian Perjalanan. Di gurau off record jenis. Di dalam minda, di dalam harta benda dan maruah keturunan, melalui penjagaan terhadap kualitinya dan juga mempromosikannya. Maka tak diurus ihsan, menitik beratkan kelima-lima unsur penting di dalam aktiviti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan juga segenap lapangan politik, polisi dan kehidupan. Meninggalkan salah satu unsur hanya akan mencacatkan konsep tak diurus ihsan. Okey, bagaimana nak aplikasi dalam kehidupan seharian? Ini cadangan saya. Penyertaan aktif individu di dalam proses membuat keputusan supaya kita dihargai, tidak kira lelaki dan wanita, di dalam kejiranan, di dalam masyarakat, di dalam surau, komuniti, persatuan sekerja, majlis perbandaran. Sebab tu saya di antara orang yang agak bersetuju jikalau ahli majlis perbandaran dipilih melalui pilihan raya. Jadi kita akan lebih dihargai. Dan bukannya di appoint. Sebab bila dilantik tidak kira lah sama ada majlis perbandaran negeri yang dikuasai oleh parti mana pun, kita nampak akan berlaku pilih kasih kat situ. Tapi kalau dipilih melalui pilihan raya, itu suara hati penduduk, suara hati rakyat, suara hati individu. Ruang bersuara yang bebas di dalam ruang umum tanpa sekatan dan pilih kasih. Dalam media, politik, ruang sosial dan sebagainya. Kerajaan tempatan yang demokratik dan terbuka untuk disertai semua. Ni perbandaran kan? Penglibatan aktif di dalam sektor pasaran perniagaan dan ekonomi tanpa diskriminasi. Bebas membuat keputusan di atas pilihan sendiri, bukan kerana tuntutan pasaran atau dikerah oleh pihak atau individu lain. Wanita bekerja kenapa? Kerana dia pilih untuk bekerja. Bukan kerana tuntutan pasaran memaksa dia bekerja, bukan kerana polisi tertentu memaksa mereka bekerja. Penstrukturan semula sektor pelajaran, kesihatan dan kebajikan. Penglibatan aktif di dalam sektor sukarela dan ruang sektor ketiga yang luas melalui NGO dan yang seumpamanya. Ini perempuan banyak terlibat. Peluang yang sama rata dan meritokrasi di ruang awam dan swasta. Mungkin ada orang kata tak boleh ustaz ni ada affirmative action dan sebagainya. Wallahualam bisawab. Pada saya jika ada peluang yang sama rata, baru wanita ataupun lelaki individual itu diupayakan dan berusaha. Ruang demokrasi yang sebenar dan luas melalui accountability, transparansi, keluaran undang-undang, penglibatan rakyat yang aktif dan kegiatan masyarakat sivil yang aktif, pemansuhan undang-undang yang mengekang kebebasan dan juga menakutkan agar wanita semua dibebaskan dari minda atau kawan seperti itu. Nak cakap lebih bahaya, nanti kena tindakan, nanti kita tidak, ni kena ni. Sebagai negara demokrasi, setiap orang perlu ada tanggungjawab, tetapi mereka bebas untuk bersuara. Keterlibatan langsung di dalam pemilihan kepimpinan tertinggi di peringkat akaumbi. One person one vote. Ingat tak di Amerika waktu pemilihan Obama kan dengan Hillary Clinton, kan nak pilih untuk jadi Liberal Democrat punya presiden. Saya kat sana setiap hari duduk ikut Amerika punya lah. Saya kata alangkah indah jikalau parti-parti politik di Malaysia diberikan peluang seumpama ini. Siapa nak bertanding presiden? Tapi kat Malaysia tabu. Kalau presiden tu memang selagi dia tak nak letak jawatan ataupun dia tak mati, tak boleh orang nak cabar. Mana-mana pun, UMNO serupa, PAS serupa, PKR pun serupa. Ada orang nak cabar Anwar Ibrahim, dia lagi tak boleh cabar, ketua umum. Minta maaf orang keadilan ketua umum lagi maksum, orang tak nak cabar kan? Ada orang nak cabar Najib, ada orang nak cabar Ustaz Adi, baru calonkan Bukit Bintang nama seorang, dah semua tak boleh ni, Ustaz Adi masih relevan dan sebagainya. Tahu ni politik lah. Auzubillah. Jadi alangkah indahnya diberikan peluang. Nak pilih presiden itu ada perdebatan. UMNO nak pilih presiden ada perdebatan. Calon presiden. PKR nak pilih calon presiden ada perdebatan. Daripada awal lagi. Dan kemudian PAS pun di media kita boleh lihat setiap parti itu. MCA baik, MIC baik, diberikan peluang. Dan pemimpin tertinggi itu dipilih berdasarkan vote orang di bawah. Dan bukannya perwakilan-perwakilan yang pergi. Perwakilan dapat sambusul kan. Dia vote ikut surat mana yang tebal lah kan.
Okey, wanita tidak hanya mewakili wanita, tetapi sebagai seorang individu yang mempunyai peluang yang sama untuk bertanding di atas lapangan yang sama rata. Tak ada masalah kalau katakanlah seorang daripada wakil wanita UMNO nak bertanding timbalan presiden. Nak bertanding presiden pun, nak bertanding naik. Begitu je dengan PAS. Tak kisahlah ustazah mana nak lawan Haji Hadi, kalau dia ada kemampuan, dia boleh. Kan? Boleh kan? Bersih dari unsur feudalisme yang hanya mengutamakan lelaki sebagai pucuk tertinggi dan juga hanya membuka peluang kepada wanita dari golongan bangsawan elit ataupun kumpulan tertentu saja. Kadang-kadang kita ada kepimpinan wanita, tapi kadang dari golongan tertentu. Oleh kerana dia ni anak sekian, anak orang sekian, anak bangsawan, maka dia naik. Jadi orang barhai yang bawah seperti kita ni tak ada lah. Ruang untuk wanita membuat pilihan sendiri untuk bersuara, mencalonkan diri dan juga membuat keputusan tanpa diberikan kuota ataupun hanya diiktiraf mewakili golongan wanita semata-mata. Renungan. Parti-parti politik di Malaysia, kita nak cuba lihat kepimpinan wanita. PKR presiden wanita, naik presiden wanita. Tapi presiden itu dia naik adakah kerana dia sebagai wanita ataupun dia kerana dia sebagai isteri ataupun apa? MCA, timbalan presiden wanita. Nyan-nyan. Saya agak nampak dia ada pertandingan. Credibility. UMNO ketua wanita saja. Nampak mata dia. PAS ketua muslimat saja. Patut Dr. Lok-Lok tu kena bertanding timbalan presiden lawan dengan Ustaz Asyaf. Kan? MIC ketua wanita saja. DAP Deputy Secretary General. Tak ada orang banyak lawan Lee Kuan Eng ataupun Lee Kit Siang. NGO Islam, ada wakil NGO kat sini kan. ABIN ketua Helmi saja. Ikram dulu Jim ketua wanita saja, tak ada naik presiden. Perkim ahli majlis kebangsaan saja, itu pun ada 2 orang atau 3 orang. Mahkamah naik presiden. PUM langsung tangkap. PM tu Persatuan Ulama Malaysia. Walhal Sayyidatina Aisyah itu menjadi guru pada para sahabat, lagi ulama daripada orang lain. Tak ada juga. Insaniah saya tak tahu. Universiti Al-Bukhari. Ini universiti baru kat Kedah. Terima kasih Daud Keladi dan minta maaf banyak. Okey. Assalamualaikum.